Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid dan juga barisan ahli jawatan puasa, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, tuan-tuan haji, puan-puan najah, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita kesempatan untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan kita sedikit ilmu pengetahuan untuk kita jadikan sebagai pedoman dan juga untuk kita jadikan sebagai amalan kita, insya-Allah. Jadinya rasa baru jumpa hari Isnin, dah jumpa lagi malam ni. Duduk tu panjanglah, jangan jemu pula lah. Jangan ada dalam hati ustaz lagi malam ni, baru jumpa hari Isnin, jumpa lagi hari Rabu. Dia kadang-kadang nasib, ada kadang-kadang Isnin kuliah, lepas tu hari Rabu. Ada bulan tak jumpa, ada bulan hari Isnin, kemudian minggu depan dia baru jumpa. Dia tengok pada tarikh lah. Tapi apa pun, alhamdulillah kita dapat bersama-sama. Baik kasih ni orangnya bagus. Dia tak kira lah ustaz siapa pun, dia datang je lah, dengar je. Baik, malam ini kita masuk kepada bab yang baru, iaitu bab yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Dah hampir lebih kurang berapa tahun ni saya kat sini? 4 tahun ni. Ada tak 4 tahun? Baru PKP dah lepas PKP kan. Dia sebelum tu. Sebelum tu lagi rasanya dah 4 tahun dah. Kitab saya pun dah nak hancur dah kulit dia. Tapi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini memberikan manfaat kepada kita.
beriman kepada kitab-kitab Allah. Maka kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nisa ayat yang ke-136. Surah An-Nisa ayat yang ke-136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini adalah kita, orang Islam yang beriman kepada Allah. Walaupun iman kita itu sedikit, kita dipanggil, digelar sebagai orang-orang yang beriman. Maka ayat ini ditujukan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripada itu. Bermaksud sebelum daripada Nabi kita menerima Al-Quran, ada Nabi-Nabi yang sebelum itu telah pun menerima kitab yang lain. Jadi kita perlu beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi tersebut, dan juga kepada Nabi kita iaitu Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi kita Al-Quran. Kita tak boleh nak beriman kepada Al-Quran sahaja. Sebab Al-Quran, kita kata Al-Quran tu untuk kita, tapi kitab-kitab yang sebelum itu bukan untuk kita. Tak boleh. Sebagai seorang yang beriman kepada rukun iman, maka kita wajib percaya dan juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang ke-16 daripada Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Abdullah bin Salam wa jama'atan min qaumihi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Dari bahawa Abdullah bin Salam dan serombongan dari kaumnya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Ya Rasulullah, inna nu'minu bika wa bi kitabika. Sesungguhnya kami beriman kepadamu dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Maksudnya seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam, dan datang bersama-sama dengan rombongannya. Dia berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku beriman kepadamu. Kami lah, sebab dia datang ramai-ramai. Kami beriman kepadamu dan kami beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepadamu, iaitu Al-Quran. Wa Musa wa Taurati wa Uzairin, dan juga kami beriman kepada Nabi Musa dan kepada kitab Taurat. Dia kata dia beriman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kemudian dia beriman kepada Nabi Musa dan juga kitab Taurat. Kemudian wa Uzairin, dan juga kepada Uzair, dan kami kufur
wa nakfuru bima siwahu minal kutubi war rusuli, dan kami kufur terhadap yang lainnya dari kitab-kitab dan rasul-rasul. Maka apabila Nabi mendengar ucapan seperti itu, maka baginda bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal aminu billahi wa rasulihi Muhammadin wa kitabihil Qur'ani wa bi kulli kitabin kana qablahu. Itu tidak cukup, bahkan hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kitabnya Al-Quran dan kepada tiap-tiap kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya Rasulullah cakap pada Abdullah bin Salam dan juga rombongan-rombongannya. Abdullah bin Salam ni dia kata dia beriman kepada Nabi kita Muhammad, kemudian dan dia beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita iaitu Al-Quran. Kemudian dia kata dia beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, wa Uzairin, dan juga Injil kepada Nabi Isa. Kemudian dia mengatakan bahawa selain daripada itu mereka tidak beriman. Maka Rasulullah kata tak boleh macam tu. Kita kena beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan juga kepada tiap-tiap kitab yang diturunkan sebelumnya. Dalam Islam ada 4 kitab yang diturunkan, iaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 kitab yang diturunkan. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka wajib kita percaya kepada keempat-empat kitab ini. Tak boleh kita pilih. Sebabkan kita ni umat Nabi, kita ni umat Nabi, kemudian kita hanya beriman kepada kitab Al-Quran sahaja. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kita kata kita tak pernah lihat, kita tak pernah baca, kita tak pernah nampak, jadi kita tak percaya. Boleh tak tuan-tuan? Tak boleh. Sebab dia termasuk dalam rukun iman. Beriman kepada kitab, bermaksud apa sahaja kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, maka kita wajib beriman. Dalam kes ni, kalau salat tu Yahudi, kalau salat tu orang Yahudi, jadi patutlah pada kata dia percaya iman kepada Taurat, kitab dan agama yang turun hanya untuk kaum itu dan masa itu. Jadi untuk Taurat ni hanya untuk kaum Yahudi, kaum Israel, dan untuk masa itu. Bila kitab yang datang itu dia masuk. Jadi kat sini, apa semaksud beriman tu pada kitab tu? Adakah sekadar percaya kitab dari Allah atau kandungan ajaran dalam kitab? Beriman ini maksudnya kita percaya bahawa apa sahaja kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi itu kita wajib percaya. Walaupun kitab itu diturunkan pada satu-satu kaum yang tertentu. Tapi kalau kita sebagai orang yang umat Nabi yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi, kepada Rasul, maka walaupun kita tak hidup pada zaman Nabi-Nabi yang tersebut dan kita tak lihat, kita tak baca pun kitab itu, melainkan ada kitab yang tinggal iaitu kitab Injil, itu pun kitab ditukar kepada Bible kan, itu pun dah dicampur, dah ditambah dan sebagainya. Walaupun kita tidak melihat kitab tersebut, kita tidak membaca dan juga kita tidak hidup pada zaman di mana Nabi-Nabi itu diturunkan kitab kepadanya,
Walaupun kitab itu diturunkan kepada kaum tertentu saja, kepada kaum Nabi itu saja, tapi sebagai umat Nabi Muhammad dan umat Nabi yang terakhir ini, maka apabila turunnya Al-Quran, maka dia melengkapi kesemuanya. Dan juga kitab-kitab yang terdahulu itu, kita percaya bahawa memang kitab itu diturunkan, dan kita tak boleh kata bahawa itu kitab pada kaum yang tertentu saja. Walaupun, sebab tu saya kata, walaupun kita tak hidup pada zaman tu dan kita tak baca kitab tersebut, tetapi bila datangnya Al-Quran menerangkan kepada kita bahawa sebelum Al-Quran ada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, dan kita wajib percaya tentang perkara itu. Wajib kita percaya. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ada setengah-setengah orang ni, bila mana kita bicara tentang kitab-kitab ini, kadang-kadang dia kata bahawa kitab ini, Al-Quran kita ni, umat Nabi ni cuma ada Al-Quran, dan memang betul lah kita ni pegangnya pada Al-Quran. Tetapi tuan-tuan, mungkin ada syariat-syariat yang lain yang diturunkan dalam kitab-kitab Nabi yang terdahulu, yang ada dibawa dan juga diturunkan dan juga adanya dalam Al-Quran, syariat-syariat Nabi yang terdahulu. Sebagai contoh, dalam bab kita berpuasa, dalam kitab-kitab yang lain sebelum daripada Al-Quran itu ada diterangkan tentang berpuasa, tetapi dengan cara mereka, dengan cara ketika itu. Jadi dalam Al-Quran juga ada syariat tentang berpuasa, tetapi caranya kita mengikut kepada apa yang telah diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan yang ada diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita menolak kitab-kitab yang terdahulu itu, bermaksud kita menolak syariat-syariat yang ada di dalam itu yang dibawa kepada zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh tolak dan kita tak boleh percaya. Tak boleh kita kata jangan percaya pada kitab-kitab tu. Sebabnya kitab-kitab tu dulu ketika mana Nabi kita diutuskan dan diberi Al-Quran, kitab-kitab itu dimasukkan. Sebab ada sebahagian-sebahagian syariat yang mana dibawa dan adanya dalam Al-Quran. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan suhuf. Suhuf ini adalah satu lembaran ataupun helaian-helaian kertas. Dia tak sama macam kitab. Suhuf ini dia adalah lembaran-lembaran, ataupun mungkin suhuf ini boleh jadi sehelai saja, kertas. Tetapi suhuf ini juga diturunkan kepada nabi-nabi yang tertentu. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita juga perlu beriman dan percaya kepada suhuf. Suhuf ini tuan-tuan diturunkan juga kepada seseorang Nabi. Kemudian suhuf ini juga ditulis pada satu lembaran kertas yang digunakan pada zaman itu. Dalam Islam tuan-tuan, ada Nabi yang diberikan suhuf, iaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Idris dan Nabi Musa yang diberikan suhuf. Ada setengah ulama mengatakan bilangan suhuf ini 100. Ada sebahagian qaul ulama mengatakan 110. Baik. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis. Ini Nabi Sis ni kita tak berapa dengar kisah tentang nama Nabi Sis ini, tapi dia seorang Nabi. Kemudian 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Idris, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan boleh baca dalam surah yang mengatakan suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu. Ini memang ada perbezaannya di antara suhuf dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Suhuf dan juga kitab-kitab yang terdahulu, iaitu Taurat,
Injil dan Zabur ditujukan kepada golongan manusia yang tertentu yang hidup pada zaman Nabi tersebut. Dia diturunkan dalam bahasa yang telah pupus sejak beberapa abad yang silam. Tidak ada satu bangsa yang bercakap dalam bahasa itu, dan kalau yang tahu pun tidak ramai, telah bercampur aduk antara wahyu Allah dengan perkataan-perkataan manusia. Jadinya tuan-tuan, suhuf dan kitab-kitab, contohnya Taurat, Injil dan Zabur itu diturunkan kepada kaum-kaum yang tertentu dan juga dalam bahasa yang kita pun tak tahu, Allah A'lam. Bahasa apa yang digunakan ketika itu? Tuan-tuan tahu ke Nabi Adam AS guna bahasa apa? Jawa. Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Manakala Al-Quran pula adalah satu kitab, dan juga yang di dalamnya terdapat semua ajaran dan perundangan yang dapat diamalkan pada setiap tempat di muka bumi ini dan sesuai dalam segala zaman. Al-Quran ini apabila diturunkan kepada baginda Nabi, ianya diamalkan pada zaman Nabi, kemudian kepada zaman para sahabat, kemudian zaman tabi'in, dan sampailah kepada kita umat Nabi yang dah 1400 tahun yang lepas. Maka Al-Quran ini masih lagi kita baca dan kita fahami dan kita amalkan isi kandungannya. Baik. Kemudian Al-Quran juga dia bersifat menyeluruh untuk semua manusia hingga ke akhir zaman. Yang mana daripada zaman Nabi diturunkan wahyu itu, Al-Quran itu, dan sampai sekarang tidak ada satu ayat Al-Quran pun, tidak ada satu kalimah dalam Al-Quran pun yang diubah. Nampak? Kerana Al-Quran ini dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada satu huruf pun yang digugurkan, yang dibuang dan sebagainya. Tak ada. Dan juga Al-Quran ini masih lagi digunakan sehingga ke hari ini dalam bahasa yang sama ketika mana ia diturunkan, iaitu bahasa Arab. Tak ada istilahnya zaman Nabi turunnya Al-Quran itu, wahyu itu dalam bahasa Arab. Zaman kita sekarang ni dah tak boleh dah baca Al-Quran tu dalam bahasa Arab, kita kena baca dalam bahasa Melayu. Tak boleh. Bila mana ia diturunkan dalam bahasa Arab ketika zaman Nabi SAW sampai ke hari kita, ke saat kita baca sekarang ini juga, kita tetap membacanya dalam bahasa Arab. Kita baca, tuan-tuan, Al-Quran ni kita baca, kalau kat Malaysia ni kita baca riwayat apa? Hafsin. Kita baca riwayat Hafsin. Ustaz, kita ni baca Al-Quran, tapi kita tahu tak kita baca tu daripada riwayat siapa? Yang dah khatam 20 kali ni, tuan-tuan tahu tak kita baca Quran ni daripada riwayat siapa? Dia daripada Hafsin. Kemudian daripada Hafsin ini ambilnya daripada Asim. Asim ini ada ambil daripada salah seorang sahabat. Kemudian sahabat ini dia pernah membaca dengan 5 orang sahabat yang pernah bertemu, yang pernah membaca di hadapan Nabi. Salah seorangnya Muaz bin Jabal. Kemudian dia pernah baca di hadapan Ali bin Abi Talib. Dan kelima-lima orang sahabat ini pernah membaca di hadapan Rasulullah. Jadi dia punya rantaian itu sampai kepada riwayat Hafsin. Dan kita di Malaysia ni baca dengan riwayat Hafsin. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi negara-negara yang lain,
Mereka baca mengikut riwayat negara mereka sendiri. Dan kita tak boleh kata mereka baca salah. Di Malaysia kita baca wadduha. Di negara lain mereka baca wadduha. Kita pun dengar lain macam je ni. Kat Malaysia aku ngaji tak pernah baca wadduha, tiba-tiba sampai kat negara ni baca wadduha. Maka kita kata oh salah ni imam ni. Dah mereka baca mengikut riwayat yang lain. Kita tak boleh kata dia salah. Sebab kita di Malaysia membaca ikut riwayat Hafsin. Ada di negara lain membaca mengikut riwayat Qalun. Ini bab Al-Quran ni, bab membaca ni tuan-tuan, bab qiraah ini kena belajar. Dia ada 10 qiraah asyarah. Dan setiap bacaan-bacaan itu mempunyai cara bacaan yang berlainan. Tak sama sekali. Maka kita jangan kata oh aku ni pandai baca wadduha, orang lain baca wadduha salah. Tapi kalau dekat Malaysia ni janganlah kita baca riwayat yang lain pula. Dah memang kita daripada dulu baca wadduha, tiba-tiba imam datang. Satu hari tu imam datang, dia baru belajar agaknya baca qiraat lain lah, dia baru belajar. Dia datang-datang, dia jadi imam, Allahu Akbar, dan wadduha. Wah, nanti makmum belakang kata oh imam ni sesat pula. Daripada dulu lagi kita memang dah belajar riwayat Hafsin. Maka di Malaysia ini kita bacalah menggunakan riwayat Hafsin. Walaupun kita tahu dan kita belajar tentang qiraat-qiraat yang lain, tapi janganlah kita membacanya dan dia boleh menimbulkan satu fahaman atau satu fitnah pula pada orang lain. Imam ni sesat lah pula, apa nanti kan susah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, maka kita wajib beriman dengan kesemuanya sekali. Jangan kita memilihlah. Baik. Kemudian hadis yang ke-17 an Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu an, marfu'an, sabdanya aminu bit taurati wal injili wal zaburi wal yasa'kumul Quran. Berimanlah kamu kepada kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur, dan hendaklah Al-Quran pula menjadi panduan yang cukup meliputi cara hidup kamu. Sebagaimana yang sedia diketahui bahawa tujuan Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah Ta'ala ialah untuk menyampaikan ajaran-ajaran, hukum-hukum, cara dan peraturan hidup kepada umat manusia untuk mencapai keselamatan di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Jadi setiap Nabi-Nabi yang diutuskan ini tuan-tuan, Allah tak utuskan Nabi dan Allah tak kata pandai-pandai kau lah Nabi, kau nak buat apa, kau nak sampaikan kepada umat kau tu apa, kau nak ajar apa, pandai-pandai kau. Tak ada. Ada Allah kata gitu tak tuan-tuan? Tak ada. Contohnya Allah utuskan kita Nabi Muhammad, kemudian Allah kata dengan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, aku utuskan kau sebagai Nabi dan Rasul, pandai-pandailah kau jaga umat kau, kau ajarlah apa-apa yang patut. Boleh tak tuan-tuan? Tak. Allah utuskan Nabi-Nabi dan Rasul bukan sebegitu saja, bukan main cakap aja tak main utus, tak. Tapi Allah berikan panduan, supaya ianya berlandaskan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Nampak? Sebab itu adanya suhuf, adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah untuk panduan sebagai Nabi dan Rasul itu menyampaikan kepada umatnya. Dalam setiap kitab-kitab dan juga suhuf yang diturunkan ini tuan-tuan, dia adanya ajaran-ajaran tentang hukum hakam, cara dan peraturan hidup. Dalam Al-Quran tuan-tuan, semua sekali dah ada. Tapi tuan-tuan, di mana silapnya kita umat Islam? Kalau kita baca tentang ilmuwan-ilmuwan Islam, contohnya Al-Farabi, Ibnu Battuta, Ibnu Sina,
Al-Khawarizmi. Semuanya ilmuwan-ilmuwan yang hebat. Mereka menguasai bidang-bidang yang tertentu. Bagaimana mereka menguasai, tuan-tuan? Dengan Al-Quran. Tapi sekarang ini apa yang kita lihat? Orang-orang yang bukan Islam, yang pula yang lebih maju, yang lebih canggih daripada kita. Dan kita menggunakan teknologi mereka pula. Sedangkan dalam Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam pada zaman ketika itu lebih hebat. Banyak teori-teori yang mereka buat, yang mereka sampaikan. Tapi kenapa sampai kita sekarang ni tak ada benda-benda tu? Kita bergantung kepada teknologi yang dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam. Contohnya telefon. Telefon dulu orang-orang yang bukan Islam ni, tuan-tuan, bagaimana mereka boleh membangunkan teknologi itu, telefon. Masa mula-mula telefon tu dibuat, tuan-tuan tahu macam mana? Cawan, kemudian ada apa? Benang kan, ada tali kan. Orang sana cakap, orang sini boleh dengar. Guna benda tu je kan. Daripada situ dia boleh buang pula tali tu. Dia boleh buang tali tu, kemudian dia cakap sana, orang sini boleh dengar. Orang sini cakap, orang sana boleh dengar. Tanpa ada tali pula kan. Masa tu saya ingat lagi telefon rumah lah masa tu. Tapi tali dia wire tu lah kat luar kan. Itu tak boleh bawa pergi mana-mana. Nak telefon dulu, kalau tuan-tuan dan puan-puan dulu mungkin kalau bercinta kena telefon kat rumah je kan. Nak telefon pula masa ayah mak tak ada, masa ayah tak ada. Awak nak telefon saya, telefon masa ayah saya tak ada tau. Ayah saya pergi masjid, awak telefon. Contoh kan, ayah saya ni orang yang memang kau setiap waktu dia pergi masjid. Nanti kalau awak tengok dah masuk waktu isyak, awak telefon saya, InsyaAllah ayah saya tak ada. Dia telefon kan. Lepas tu dah canggih sikit, tuan-tuan. Dah ada pula telefon yang boleh dibawa ke mana-mana. Walaupun ketika itu telefonnya besar macam batu bata, berat, tapi sanggup orang nak pakai juga benda tu sebab dia kemajuan. Dia satu benda yang baru. Daripada situ orang komplain, apalah telefon besar macam batu bata, berat pula tu nak masuk mana-mana, kocik pun tak boleh pakai masuk kan. Maka dikecilkan lagi. Telefon yang besar boleh jadi kecil. Kemudian dulu dipicit-picit-picit. Susah lah. Picit-picit, rosak benda tu. Dia tukar pula yang tak ada picit, yang skrin ni besar macam sekarang ni. Nampak? Sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita ni meneruskan apa teori-teori yang dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan Islam itu, sebenarnya sepatutnya kita ni lebih ke hadapan. Dalam bab contohnya pembinaan kapal terbang, contohnya negara lain dah pakai kapal terbang laju dah, sekejap dia boleh sampai. Kita ni pula beli kapal terbang yang orang tu dah guna 10 tahun lepas. Orang tu dah guna 10 tahun lepas, dia dah beli kapal terbang yang laju. Kita ni baru nak beli kapal terbang dia yang 10 tahun lepas. Kalau lumba, memang kalah lah kita. Orang tu dah sampai sana dulu dah. Contohnya daripada sini nak pergi ke negara luar katakan, orang tu dah sampai, dah siap minum, ngeteh dah semua dah. Kita baru ngek baru nak turun. Kan, kawan kita naik kapal terbang laju. Kau kat mana? Aku dah sampai. Aku dalam perjalanan ni, kapal terbang ni lambat lah. Memanglah sebab kita beli kapal terbang yang dah 10 tahun lepas, yang dia pakai kapal terbang yang dah maju, yang dah laju. Betul, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok cerita, contoh kalau cerita Korea lah, contoh cerita Korea. Yang muda ni suka cerita Korea, yang perempuan lah, yang lelaki tak suka tengok cerita Korea. Saya tengok Ustaz. Cerita Korea ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok cerita dia, kadang-kadang kita tengok telefon, terutamanya saya perasan telefon lah. Telefon yang digunakan dalam filem tu, dalam filem tu, filem tu dah 2 tahun 3 tahun lepas dia dah guna dalam filem tu, kemudian baru sampai dekat kat Malaysia. Orang tu dah guna 2-3 tahun lepas dah telefon yang sama. Nampak tak?
Tu cuma saya kadang-kadang kita cuma kadang-kadang terfikir kenapa ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam dahulu, kenapa tak ada yang mengambil mengkaji tentang benda tu dan menggunakan teori-teori yang digunakan itu. Bukan silap kita lah, bukan silap kita, orang dulu lah kan. Kenapa mereka tak ambil daripada kitab-kitab, ataupun mungkin mereka ni ada tulis buku-buku dan sebagainya, teori-teori mereka kan. Kita tak ambil, tak kumpulkan, dan kita tak teruskan benda tu. Jadi sekarang ni orang-orang yang bukan Islam, bila mereka mengkaji tentang Al-Quran, tu yang mereka dapat. Kerana dalam Al-Quran ini semua sekali, semua bidang kehidupan kita, ilmu semuanya ada dalam Al-Quran. Baik. Kemudian ajaran-ajaran dan hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya itu melalui malaikat Jibril alaihissalam, ada yang telah terhimpun dalam kitab-kitab suci, ada yang terhimpun dalam lembaran-lembaran surah, yakni suhuf, dan ada pula yang tidak diterangkan perihalnya. Maksudnya Al-Quran, kitab yang kita tahu tadi ada 4. Suhuf yang kita tahu tadi ada setengah mengatakan 110, ada setengah mengatakan 100. Mungkin ada juga lembaran-lembaran yang lain, ajaran-ajaran ataupun hukum-hukum yang lain yang diturunkan kepada zaman Nabi-Nabi yang tertentu itu, yang kita tak tahu, tak jumpa tentang benda-benda tu. Kitab-kitab suci yang diterangkan namanya dalam Al-Quran dan hadis ialah kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Manakala yang disebutkan dengan nama suhuf, yakni risalah atau lembaran-lembaran surah yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kitab-kitab suci dan suhuf yang tersebut diwajibkan beriman kepadanya secara tafsil, yakni satu persatu, dan yang lain diwajibkan beriman kepadanya secara ijmal, yakni umum. Dah masuk waktu. InsyaAllah tuan-tuan akan datang, kita akan masuk berkenaan dengan Al-Quran. Jadi kita akan huraikan lagi berkenaan dengan Al-Quran, insyaAllah. Sekian saja apa yang disampaikan pada malam ini, akan memberikan kita sedikit ilmu pengetahuan yang dapatlah kita ambil dan juga dapatlah kita sampaikan kepada yang lain, insyaAllah. Jadi sekian saja, marilah kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi